reproduktif dan vegetatif tu tak, ratio tu tak seimbang, atau dalam aspek fisiologi dia panggil FP dan chlorogenic dan juga vegetative promoter. Ratio tu tak seimbang, dia akan berpatah balik kepada vegetatif. Yang ini yang kita tak mau terutama semasa pembungaan dan dormancy. Okey, jadi apa yang kita kena pastikan supaya tak berlaku unwanted flushing ni? Jadi kajian-kajian yang dulu dah menunjukkan bahawa kandungan nitrogen di dalam daun tidak boleh melebihi 1.4 ataupun 1.5 daripada kajian Ramirez Davenport ni. Dia tak boleh lebih daripada 1.2% total nitrogen di dalam daun untuk mengelakkan berlakunya unwanted flushing. Itu sangat penting. Bawah tak apa, tinggi tak boleh. Okey, apa data kita ada? Daripada maklumat tanah yang kita ada, kajian kita ini, data kita ambil sampling pada tahun 2021. Ada 3 lokasi yang kita buat kajian. Saya tak mau pergi detail semua saya nak tengok yang satu, total nitrogen. Daripada range, tuan-tuan tak nampak sini saya ada satu range di antara 1 hingga 1.4, 1.5 tu. Kebanyakan tanah kita, total nitrogen kita melebihi daripada range yang dicadangkan. Itu satu masalah. Organic matter tinggi, organic matter ni sebenarnya tinggi. Tuan-tuan tak nampak katanya dia ada range je. Dia lebih tinggi, tapi organic matter tidak menjadi isu besar lah. Dan pH untuk 3 kawasan pada 2021 TPP kajian tu semua melebihi 7.2, 7.3 ke atas. So pH kita ni mungkin kawasan tu kawasan lain lah untuk kajian kita tu. So sangat tinggi dan kemungkinan ada masalah untuk available some nutrient lah, especially phosphorus. Phosphorus akan masalah bila pH dia tinggi. Yang lain CEC kita agak rendah di sini. Kalau kita tengok chart yang kanan sekali ni, CEC dia tu kita punya CEC agak rendah. So yang cuma kita nak pointkan sekarang ni, yang penting sekali total nitrogen dan tanah kita tinggi. Okey, kemudian kami sendiri ini tadi data kami, ini data terima kasih Jabatan Tanian kena kongsi juga data daripada untuk kita buat analisis perbandingan. So ada beberapa lokasi yang Jabatan Tanian sendiri buat analisis dan bagi data dekat kami, dan kami cuba buat analisis dan kita dapati kalau ikut jadual ni, lokasi BC adalah lokasi yang dikenal pasti memberi hasil yang tinggi berbanding dengan lokasi-lokasi lain. So BC ni didapati bahawa CN ratio dia adalah sangat tinggi. Berbalik juga pada taklimat yang Dr. Syahbudin beritahu semalam daripada Indonesia, CN ratio sangat penting. So ratio CN di atas dan ratio CN di bawah adalah penting untuk memastikan fasa vegetatif ataupun fasa reproduktif. So dekat sini CN ratio BC dia tinggi. So dia menyumbang kepada hasil yang tinggi. Dan satu lagi, untuk kawasan yang hasil tinggi BC ni, total nitrogen dia rendah. Dia rendah di dalam tanah. Dia nitrogen tinggi tak memberi hasil yang tinggi, tapi memberi hasil yang rendah. Okey, kemudian kita tengok pula ada data daripada data Jabatan Tanian juga. Kita tengok analisis foliar ataupun daun. Surprisingly kita tengok sebab tahap optimum yang dicadangkan oleh rujukan-rujukan dan sebagainya di antara 1 hingga 1.4, 1.5. Tapi saya kecilkan sikit pada 1.2. 1 ke 1.2. Tapi kalau kita tengok kita punya nilai N, saya highlightkan N saja, di beberapa kawasan kajian data daripada Jabatan Pertanian semua melebihi 1.5. So foliar analisis kita menunjukkan total nitrogen kita semua shoot tinggi, especially yang simplified ni sampai 2% total nitrogen. Dan untuk yang BC yang hasil tinggi tetap tinggi, tetapi disebabkan oleh CN ratio dia tu cantik, so dia cover balik untuk memberikan hasil yang tinggi. Tetapi saya yakin kalau dia total nitrogen dia lebih lagi seimbang, dia boleh shoot lagi hasil dia lebih tinggi. Itu saya agak yakin lah daripada data tu.
Okey, so sekarang ni kita buat selama 2 tahun spectral analysis di satu kawasan di kawasan Jabatan Pertanian. So kita daripada tahun Ogos 2022 hingga Julai 2024. So kita ada 2 tahun lah larat. So kita dapat 2 musim. Musim yang 2023 hasil dia sangat teruk di kawasan tu. Mungkin semua kebanyakan di kawasan di Perlis lah. Jadi musim yang 2024 hasil dia 7 kali ganda di tempat tu. Selepas kita buat suggestion dan adalah kita penambahbaikan penginsuran dan hasil dia alhamdulillah meningkat. Dan kita tengok yang hijau pattern spektrum yang hijau ni adalah pattern spektrum yang dicadangkan, yang smooth. Dan ini pattern yang biru adalah pattern yang kita ambil setiap bulan. So kita dapati ada 3 poin masalah di dalam penanaman harum manis. Di tempat tu lah, saya tak tahu tempat lain. Mungkin saya ingat pattern dia sama. Semasa fruit flowering dan fruit setting, kita ada yang saya beritahu tadi, unwanted flushing berlaku. Ada unwanted flushing di sini. Kalau tuan-tuan nampak hasil saya ni, unwanted flushing kat sini. So unwanted flushing sini, buah bunga yang hasil bunga memang banyak pada situ, tapi bunga yang hasil tak memberi buah, tak menghasilkan buah. Ini yang pertama. Dan benda ni berlaku secara signifikan lah dan menyebabkan hasil yang rendah. Kemudian masuk pada tahun ujung 2023 Oktober, semasa dormancy berlaku juga unwanted flushing. So di sini kita nampak daripada spectral analysis, kita tengok daripada flushing sepatutnya berlaku dalam fasa FLU ni saja flushing, tapi dia berlaku pada FLU, dia berlaku masa dormant dan dia berlaku juga masa flushing. Untuk maklumat tuan-tuan, masa flowering ni berlaku unwanted flushing. Di tempat tu dia dah berbunga pertama, bunga yang pertama tu gugur semua. Tapi alhamdulillah dia dapat panas, cuaca kering yang selepas pada dia duruh tu dapat cuaca kering yang panjang, dan dia masa flowering itu tu dia smooth balik. Alhamdulillah 2023 dia smooth dan dia menghasilkan buah yang banyak. Berbanding dengan yang ni, dia tak sempat masa untuk flowering tu banyak, dan dia masih lagi ada banyak unwanted flushing. So daripada sini kita dah boleh so-called conclude yang unwanted flushing ni satu benda yang mengganggu sebenarnya penghasilan buah di harum manis, terutama di Perlis lah. Okey, dan kita tengok sebab apa yang berlakunya unwanted flushing ni. Satu, kita tahu sebab total nitrogen yang tinggi. Tapi sebab apa total nitrogen yang tinggi ni boleh menyebabkan dia unwanted flushing? Bila kita tengok balik dalam agrometeorological punya data, sebelum berlakunya setiap unwanted flushing ni, tumbuh pucuk baru ni, dia akan berlaku hujan yang significant intensity dia dan menyebabkan nitrogen available ataupun nitrogen yang ada di dalam tanah tu boleh tersedia untuk pokok tu ambil. Bila nitrogen yang tersedia tu boleh diapik atau boleh diambil oleh pokok akan ambil nitrogen. Bila ambil nitrogen, dia akan start balik tukar daripada reproduktif kepada vegetatif, flow pucuk balik. Ini isu dia. Dan yang tak berlaku ni pada tahun 2024 yang baru ni, tidak ada hujan yang signifikan untuk dia menyebabkan nitrogen tu available. So ini yang kita, orang kata sebab apa ni hasil tak iri? Sebab hujan. Jadi iyalah memang hujan, tapi hujan tu apa yang menyebabkan dia gugur buah? Itu yang hijau adalah. Cik Saiful, 2 minit. Okay. So saya habiskan dengan sampingan. Selain daripada itu, kita buat kajian sampingan daripada Agensi Nuklear Malaysia. Kita gunakan isotop. Isotop ni teknologi nuklear lah. So kita kaji menggunakan label isotop ni, nitrogen. Kita tengok berapa sebenarnya jumlah baja yang kita letak nitrogen lah, kita dalam konteks ni nitrogen, berapa banyak yang pokok tu ambil. Jadi daripada kajian kita, daripada baja yang kita letak tu sebanyak 4.4% saja ataupun 4.5% saja nitrogen yang kita guna. Contohnya 1 kilo nitrogen yang kita gunakan cuma 4 gram.
Ya, 40 gram. Kalau 100 lah, 100 gram nitrogen, cuma 4 gram saja yang pokok ambil. Yang lain itu semua kita hilangkan. Bukan kita hilangkan lah, dia hilang lah. Sama ada meruap ataupun licin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena jaga, maksudnya kita banyak buang duit ke dalam water body dan sebagainya lah. Dan kita juga buat kajian tentang hubung kait, jaringan dan interaksi antara pokok akar. Ini kita gunakan teknologi nuklear, kita masukkan isotop juga di dalam pokok dan kita tahan daun supaya tak jatuh ke tanah. Dan kita pokok di sekeliling kita akan buat sampling. Kita dapati pokok ni sampailah ke lebih kurang 16 meter jarak daripada pokok yang kita masukkan isotop tu, macam label lah. Pokok yang 16 meter jauh tu masih kita boleh detect. Bermakna pokok tu ada hubungan antara akar tu untuk share makanan dia tu. So ini yang interestingly, sebab kita letak selalu baja 1 meter di keliling pokok kan. Tapi sebenarnya pokok akan share, kecuali bila ada halangan. Kita di kawasan tu kita ada satu pond yang menghalang antara pokok P0 dan P4 ni, dan memang tidak ada hubungan. So mana kata pokok yang tengah yang kita inject label tu, isotop tu, nuklear tu lah, dia tak ada interaksi pada pokok yang ada halangan ada. Jadi tapi akar yang di sekitar 1 meter tu adalah nilai mempunyai nilai isotop tu yang paling tinggi. So saya tak kata sebab tu praktis kita 1 meter tu saya masih kata efektif untuk pembacaan. Sebab dia masih lagi nutrien nilai isotop tu paling tinggi di sekitar 1 meter tu lah. Itu sebagai kajian sampingan lah. Okey, sebagai kesimpulan, hasil analisis tanah dan folia yang kita telah buat menunjukkan ada ketidakseimbangan atau imbalance nutrien dalam pengurusan kita. So kita kena jaga itu. Sebab saya tahu